Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris Nisfar, Nurul Fahidah, top fan kita, Puteri Lindungan Tuhan, Nur Yuza Idrus, Hafizah Jazuri, Nur Sahaliza Ahmad Saidin, Ustaz Fairul Hamid, Mardiyah Azman, top fan kita, Ustaz Zahiruddin Zabidi, sahabat saya, Zamzuri Amin, Sa'diyah Basar dan semua yang hadir pada malam ni, Maizatul Adnan, semua yang hadir. Pada malam ni kita mengulang kaji ayat 70 sebelum masuk ayat 71 dan 72 daripada surah Al-Isra. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, boleh lihat jilid yang kelima muka surat 368. Jilid kelima muka surat 368 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ingatlah satu hari nanti kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka itu akan baca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, nescaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Tuan-tuan hati dan dikasihkan, inilah dia terjemahan daripada ayat 70, 71, 72 yang saya pilih daripada tafsir Ibn Kathir. Jadi kalau kita lihat pada kuliah yang lalu, Allah menceritakan tentang ancaman amaran Allah SWT, betapa berkuasanya Allah dalam nikmat yang diberikan belayar lautan, tapi lautan itu boleh bertukar menjadi satu badai taufan, satu yang menakutkan. Dan dibawa oleh Imam Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya bahawa dalam satu athar dikatakan setiap hari langit dan bumi berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, mereka makan kebaikan-kebaikan, manusia makan kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan dengan perintah engkau kepada kami untuk diturunkan bentuk hujan, tapi mereka ingkar pada suruhanmu, wahai Tuhan. Manakala bumi pula mengatakan, wahai Tuhan, akalu khairak wa mana'u ta'atak, mereka mengambil daripada lautan berbagai bentuk nikmat, ikannya, sotongnya, binatangnya dan juga permatanya, tetapi mereka enggan untuk taat kepadamu, wahai Tuhan. Kalau begitu, benarkanlah untuk kami untuk jatuhkan langit ini berkeping-keping ke atas manusia itu yang derhaka. Manakala lautan pula berkata kepada Allah SWT, wahai Tuhan, benarkan kami untuk melakukan tsunami ke atasnya, menelan manusia yang negil dan ingkar itu. Maka Allah menjawab, law khalaqtumuhum la rahimtumuhum, kalau kau yang menciptakan mereka, tentu kau akan kasih kepada makhluk-makhluk yang kau jadikan itu. Fa in asawni fa ana tabibuhum wa in ata'uni fa ana habibuhum. Kalaulah mereka taat kepadaku, maka sesungguhnya aku kekasih mereka, tapi kalau mereka ingkar kepadaku, aku akan menjadi doktor kepada mereka. Ini merupakan satu asar, bukannya hadis, yang menunjukkan kepada kasih sayang Allah SWT kepada manusia, walaupun manusia melakukan berbagai bentuk kemungkaran, keingkaran terhadap perintah Allah SWT. Waalaikumsalam semua yang hadir malam ni, Farid Mirzan, Zulkarnain Abdul Kadir, semua yang hadir pada malam ni, ya, Puan Yad Abdullah. Jadi dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini, Allah menceritakan kami telah menjadikan manusia itu diberikan kemuliaan kepadanya.
Semalam saya dah ceritakan sikit dari sudut bahasa Arab. Kalau kita pelajari perkataan takrim dengan tafdil, fadlan ini berarti kelebihan. Kelebihan yang datang dengan sebab mungkin disebabkan pelajaran seseorang. Itu sebab ada doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa yang saya belajar daripada guru hadis saya ini ketika berada di Jordan dahulu. Belajarlah hadis ni tuan-tuan, doa ini. Mudah aja doa ni. Iaitu Allah SWT mengajar Nabi-Nya untuk sentiasa berdoa. Apakah doa ni? Pendek je. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Hadis ini merupakan hadis riwayat Tabarani, Ibn Abi Shaybah dan juga Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan para ulama muhaddisin mengatakan para rijalnya thiqat. Itulah perawi-perawi ini merupakan golongan yang thiqah. Mana hadis ini dengan sanad yang sahih. Nabi ajar kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelebihan-kelebihan rezeki yang kau berikan dan juga rahmatmu, kerana tiada siapa yang dapat memberikan kelebihan itu melainkan kau. Berkaitan dengan doa ni tuan-tuan, ketika dibacakan Nabi SAW, ketika itu Nabi berada dalam kelaparan, para sahabat dalam kesusahan. Tiba-tiba datanglah sahabat yang kaya membawa kepada mereka kambing untuk dinikmati, dimakan. Nabi kita faham bersifat sangat zuhud, sangat qanaah apa yang ada dan dimakan sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi berdoa dengan doa ini, kata para ulama muhaqqiqin dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Al-Kalimit Tayyib sebagai contohnya, mengatakan ini antara kelebihan yang kita pohon kepada Allah, Allah akan beri. Samalah kalau kita perhatikan dalam surah Al-Qasas sebagai contohnya, bila Allah menceritakan perihal Nabi-Nya Musa alaihissalam ketika Nabi Musa pergi ke tempat namanya Madian, melarikan diri dari Mesir selepas tersilap membunuh manusia, fa kazahu Musa faqadha alaihi. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, sungguhnya apa yang engkau jadikan kepada aku merupakan orang yang sangat miskin yang perlukan bantuan pada waktu ini, ya Allah. Maka Allah jawab permintaan Nabi Musa yang sangat disayangi Nabi Ulul Azmi itu dengan firman-Nya, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah seorang daripada anak lelaki yang saleh itu untuk menjemputnya datang ke rumah, memberi kepada tanggungjawab untuk menjaga kambing, dan akhirnya berkahwin dengan salah seorang daripada puteri lelaki yang saleh itu. Setengah orang mengatakan itu merupakan Nabi Shu'aib. Nanti kalau ada peluang tuan-tuan nak pergi ziarah ke bumi penuh barakah ni, marilah pergi bersama kami Zahzan Travel. Ya, di sana kami akan anjur kepada tuan-tuan, tunjuk tuan-tuan tempat-tempat bersejarah ini. Kita bukan setakat berjalan, tapi kita mentafsir Al-Quran. Nak tak? Ada peluang nanti bolehlah travel dengan Zahzan Travel bila suasana menjadi baik, insya-Allah. Yang pentingnya dalam doa Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, Nabi mengajar kita untuk minta kelebihan-kelebihan yang daripada Allah. Macam juga kisah yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam, bila baginda ditimpa penyakit yang hebat itu, ujian daripada Allah, sehingga semua orang kelilingnya melarikan diri, tak sanggup dekat dengannya. Anak-anaknya semuanya mati, tinggal isterinya saja yang dikatakan dalam riwayat Israiliyat itu bernama Siti Rahmah. Siti Rahmah saja yang sabar untuk bersama dengannya, sehingga ke satu tahap Siti Rahmah terpaksa menjual rambutnya kerana dia tak ada cara untuk dapat kehidupan, bagi menampung kehidupan keadaan suaminya yang sangat berpenyakit, uzur, tenat pada masa itu, berada dalam keadaan sukar pada waktu itu. Tenat tu tidaklah tuan-tuan ya, nak sebut dalam bahasa Melayu ni saya gagal kadang-kadang, tapi berada dalam suasana yang susah. Lalu akhirnya sampai Siti Rahmah ni pun berkata kepada suaminya Nabi Ayub alaihissalam, bahawa mereka berkata, kalau abang ni, agaknya begitulah katanya tuan-tuan, kalau abang ni merupakan Rasulullah, tentulah doa Rasulullah dimakbulkan Allah. Mengapa abang masih lagi ditimpa penyakit ni, belum pulih-pulih lagi? Ya, maka Nabi Ayub pun telah berazam dan bernazar dan begini, kalau aku semua nanti aku akan pukul kau 100 kali, tak patut kau tanya pada aku soalan seperti ini. Nanti ada peluang kita akan belajar surah Al-Anbiya tuan-tuan ya. Doakan mudah-mudahan saya diberi kesihatan, kesempatan untuk memuka surah-surah indah ni. Azam memanglah untuk mengkhatamkan Quran, mentafsirkannya kepada tuan-tuan ya. Jadi bila kita lihat Nabi Ayub kemudiannya sembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa khuz bi yadika dhi'tham fadrib bihi wa la tahnas. Lalu disembuhkan Allah Nabi Ayub itu dan disuruh untuk memukul isterinya dengan segenggam jerami yang mengandungi 100 tangkai. Madailah sekali pukul sama dengan 100 seperti yang kau nazarkan wahai Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub mandi. Ketika mandi itu Allah pun mengutuskan belalang
belalang datang ketika Nabi Ayub sedang mandi itu. Dalam hadis itu mengatakan Nabi Ayub mandi tidak memakai apa-apa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hadis itu menceritakan demikian. Tiba mandi itu datanglah sekumpulan belalang terbang. Dan tiba-tiba belalang itu pun berjatuhan dan semuanya bertukar menjadi emas. Dan Nabi Ayub pun mengutip emas itu. Malaikat datang menegurnya, wahai Ayub, bukankah Allah beri padamu kesihatan, kekayaan, buat apa kau ambil lagi ni? Maka Nabi Ayub berkata, ini adalah fadlillah, ini adalah kelebihan yang Allah beri kepadaku. Ini perkataan yang sedang kita belajar ni, tuan-tuan. Jadi Nabi mengajar kita untuk berdoa supaya dapat kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam suasana seperti sekarang, ramai orang tersepit dengan isu ekonomi, gajinya tak cukup, mangkali banyaklah berdoa dengan doa ni, tuan-tuan ya. Lepas duha kita, lepas tahajud kita, lepas witir kita, lepas sembahyang fardu kita, lepas baca Quran kita, bila-bila masa saja baca. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ringkas, pendek, senang kan? Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Boleh ingat? Alhamdulillah Ustaz Faiz Mukhtar yang turut bersama kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini perkataan yang disebut oleh Allah iaitu tafdil, beza daripada takrim. Tafdil ni merupakan satu benda yang datang externally, datang daripada luar. Mungkin kerana seorang itu belajar bersungguh, maka dia dapat keputusan cemerlang, dia pun dapat jadi pangkat tertentu, kerjanya mulia, gajinya besar. Maka ini dipanggil sebagai mimbab fadlillah, kelebihan yang Allah beri datang daripada luar. Tetapi bab takrim, tuan-tuan, yang Allah gambarkan dalam ini, walaqad karramna bani Adam, kami memberikan dalam manusia itu kualiti kemuliaan itu ada sejak ia dilahirkan. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW bangun bila melihat jenazah Yahudi lalu di Madinah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah bangun? Ini merupakan Yahudi, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah menjawab, bukankah ini merupakan seorang manusia? Bukankah yang mati ini juga manusia? Tengok Nabi SAW mengajar kita bagaimana menghormati orang lain walaupun berbeza agama, ideologi, tuan-tuan. Selagi dia manusia, kerana unsur takrim itu telah pun diwujudkan oleh Allah bersama-sama dengan kelahirannya lagi. Seperti yang kita pelajari dalam satu asar, walaupun para ulama menolak perkara ini, tuan-tuan, tapi satu cerita pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar telah pun melantik antara kepimpinan yang hebat dan dikagumi dalam Islam, namanya Amr bin Al-As. Saya pernah cerita pada tuan-tuan ni, ada 4 orang lelaki yang sangat hebat dari sudut rundingan pada zaman Nabi dan para sahabat. Pertama sekali, yang paling jago sekali, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Yang kedua merupakan Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga merupakan Amr bin Al-As. Yang keempat merupakan Ziyad bin Abihi. Ini 4 orang antara orang yang paling genius dalam Islam yang pernah dilahirkan. Kepimpinan, perwatakan, kehebatan, perancangan, ketelitian. Mana kalau hantar berunding 4 orang ni, insya-Allah takkan rugi golongan kaum muslimin kerana kecekapan yang ada pada mereka di sudut rundingan. Ada ramai lagi, macam Suhaib bin Amr, macam Hubab bin Al-Munzir, ramai lagi. Tapi ini merupakan yang disebut oleh para ulama 4 orang tokoh yang paling terbilang, yang paling hebat. Dan salah seorang bernama Amr bin Al-As yang Sayyidina Umar lantik menjadi gubernur di Mesir, yang kaya, yang subur, yang makmur itu, tuan-tuan. Maka ialah iman itu tidak diwarisi. Tiba-tiba salah seorang daripada anak Amr bin Al-As ini di Mesir berlumba kuda. Bukan lumba kuda ni berjudi, tuan-tuan ya. Dalam Islam digalakkan kita untuk berlumba kuda bagi memberikan kekuatan untuk tujuan kepanglimaan, keperwiraan, supaya seorang itu boleh jadi mujahid dalam peperangan. Itu dibenarkan. Menunggang kuda, berlumba kuda dengan tujuan untuk mendatangkan kekuatan pada badan. Bahkan dia katakan dalam athar, alimu auladakum, ajarlah anak-anak kamu as-sibaha wa rimaya wa rukubal khayl. Ajarlah anak kamu untuk berenang, ajarlah, ini kata-kata Sayyidina Umar Khattab, bukannya hadis Nabi SAW. Ajarlah anak kamu untuk berenang, ajarlah anak kamu untuk memanah, ajarlah kamu untuk menunggang kuda, kerana ia menyebabkan seorang itu jadi tangkas, jadi cekap, jadi hebat, tuan-tuan. Kalau ini orang kata kalau nak jadi cekap kena main rugby, kena main golf, wallahu alam. Dalam Islam diajar kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti interaksi dengan nikmat-nikmat yang Allah jadi keliling kita. Berenang dalam air, memanah, melatih fokus, menaiki kuda, memberikan kekuatan tubuh badan, pinggang dan sebagainya. Maka anak kepada Amr bin Al-As ini salah seorangnya berlumba kuda dengan orang Qibti. Qibti ni orang Mesir, penduduk asli Mesir kita panggil Qibti, Qopti, tuan-tuan ya.
Maka dalam perlombaan kuda ni, anak Amr bin As kalah. Bila dia kalah, dicemetinya, dipukulnya orang Kipti itu. Dia berkata, "Ghalabta Ibn al-Akramin, apakah kau mengalahkan anak orang paling mulia?" Siapa anak orang paling mulia? Bapa aku lah. Bapa aku pemimpin besar tertinggi Mesir, namanya Amr bin Al-As. Berani kamu kalahkan aku. Kau patut ketika lumba ni nak menang, lambat ke sikit kudamu? Boleh lah buat macam tu, tuan-tuan ya. Kan kalau kita main bola dengan orang penting-penting atau bersukan dengan orang penting-penting, kalau pandai main pun kena buat tak pandai. Nak ambil hati. Orang katalah, saya pun tak tahulah tuan-tuan, saya tak pernah buat begitu. Jadi anak kepada Amr bin Al-As ni, beliau berlumba kuda dengan orang Mesir, penduduk jati Mesir, bumi putera Mesir, pribumi Mesir. Dia kalah, dia menjadi marah, dia sebatnya pemuda dari Mesir itu. Maka pemuda dari Mesir itu datang ke Madinah mengadu kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, perilaku anak salah laku, anak orang penting, ahli politik terkemuka, pemimpin besar wakil Islam yang ada di Mesir. Saya pernah cerita pada tuan-tuan ya, Sayyidina Umar juga pernah memutuskan surat kepada Sungai Nil di Mesir, yang sebelum itu orang-orang Mesir melakukan penyembelihan anak gadis yang paling cantik untuk memenangi hati penunggu Sungai Mesir, sehingga Sungai Nil itu membuak-buak airnya keluar. Tiba-tiba pada zaman pemerintahan Amr bin As, sungai kering. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, tak berulang kalau nak tengok, pergi rewind balik semula lah, mana-mana kuliah yang telah saya sampaikan sebelum ni dalam Facebook ataupun YouTube, tuan-tuan. Jadi sekarang Sayyidina Umar mendapat tahu Amr bin As ni anaknya mengambil kesempatan di atas kedudukannya. Maka Sayyidina Umar panggil putera Amr bin As itu dengan Amr bin As sekali datang ke Mesir. Dan pemuda Mesir itu sedang menunggu. Maka Sayyidina Umar panggil, bertanya kepada bukti-bukti, saksi dan sebagainya. Akhir sekali terbuktilah kelakuan salah laku yang dibuat oleh anak Amr bin As itu. Ini ceritalah tuan-tuan ya, para ulama hadis menganggap pembawa kisah ini ada saqat, iaitu isqat. Dia ni ada kelemahan-kelemahan tertentu yang ghairu mawthuq, tapi ini kisah dikemukakan, dibawa. Akhirnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menyuruh pemuda Mesir itu untuk melakukan qisas, melakukan tindakan balik semula terhadap apa yang dilakukan terhadapnya, itu dipukul dia, pukul balik. Kerana ketika di Mesir dahulu engkau mukul aku, sekarang aku pukul engkau balik semula. Selesai dia memukul itu tuan-tuan, dan disaksikan oleh ramai para sahabat masa itu, seperti Mu'az, seperti Anas bin Malik, dikatakan riwayat inilah. Maka Sayyidina Umar akhirnya menyuruh pemuda Mesir itu untuk mencemeti, memukul pula Amr bin As. Amr bin As mengatakan, maka pemuda itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya hanya ada kes dengan anaknya kerana bapaknya pun kena pukul sekali." Sayyidina Umar menjawab, "Kerana bapaknya anak itu berlaku samsing kepadamu." Maka kedua-duanya kena cemeti, kena sebat, tuan-tuan yang mulia sekalian. Sayyidina Umar telah mengatakan satu kata-kata yang diabadikan dalam dakapan sejarah, dalam bukti sejarah betapa adilnya Islam. "Mata sta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Bilakah kamu mengabdikan manusia padahal manusia itu dilahirkan dari rahim-rahim ibu mereka dalam keadaan mereka merdeka? "Mata sta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Bagaimana kamu boleh mengabdikan manusia sedangkan mereka lahir dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan mereka itu merdeka? Siapa yang mengajar kamu untuk mengabdikan mereka? Tuan-tuan, ini kisahlah yang dibawa ya. Jadi kembali kepada bab takrim dengan tafdil tadi, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa perkataan faddalna biasa daripada karamna. Jadi kalau yang faddal itu berarti fadlun, datang kelebihan. Ini merujuk kepada penambahan daripada apa yang sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang itu. Contohnya, semua orang belajar sekolah rendah, sekolah menengah, tapi yang belajar ke peringkat universiti dan mungkin ambil pelajaran tertinggi, masters, PhD, maka itu bukan satu fadlillah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Orang yang dapat belajar ke peringkat seperti itu, maka bukan satu fadlun. Ada orang bekerja, ada degree, ada masters, ada PhD, tapi orang yang bekerja peringkat degree itu lebih maju daripadanya dalam kehidupan in term of pendapatan income-nya. Wallahu alam, ini Allah punya kelebihan. Jadi fadlullah ini merupakan kelebihan Allah datang daripada luar. Tetapi bab takrim, karama insaniah ni tuan-tuan, berkaitan dengan hukukul insan, ia merupakan satu kemuliaan yang telah pun Allah jadikan bersama dengan kelahiran manusia itu lagi. Dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh direndah-rendahkan, tak boleh dimalukan. Maka inilah yang dipanggil sebagai takrim dengan tafdil, perbezaan yang boleh kita lihat dalam penggunaan Al-Quran. Laisa bainahuma tadarub wala tanaqud. Tak ada pun percanggahan, persisihan
clash di antara dua makna yang digunakan oleh Quran itu sebenarnya. Jadi ayat ini menceritakan, kalau kita faham, wafaddalna ala katsir mimman khalaqna tafdila. Ayat ini, penggalan ayat ini tidaklah menyatakan bahawa Allah melebihkan manusia di atas semua ciptaan Allah. Tidak, ayat ini tak maksud begitu. Kalau kita belajar bahasa Arab, ala kathirin. Kathirin berarti di sini Allah melebihkan manusia di atas banyak ciptaannya, bukan kebanyakan, banyak ciptaannya. Dan kalau kita perhatikan dalam penggunaan Quran, ada beza di antara ma dengan man. Sabbihisma rabbika sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma berbeza daripada man. Ma ni kalau digunakan dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada satu isim yang merujuk kepada benda yang tidak berakal, bersifat jamad. Udaranya, langitnya, buminya, mataharinya. Tapi kalau sebut man, aghlabuz zan, biasanya man ini merujuk kepada yang berakal, iaitu manusia, jin dan juga malaikat. Jadi kita dapat faham daripada penggunaan yang Allah bawakan di sini, laras bahasanya mimman, wa faddalna ala kathirin mimman. Jadi man itu merujuk kepada yang golongan yang berakal, iaitu Allah melebihkan manusia berbanding dengan jin dan juga malaikat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling solid, adalah makhluk yang terbaik, lebih baik pada malaikat. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi menaiki ke Sidratul Muntaha, tempat malaikat Jibril pun tidak boleh sampai padanya, sebagai contoh bahawa Nabi SAW manusia lebih utama dari malaikat sebenarnya. Kerana malaikat itu diberikan kepadanya akal, tapi tidak diberi padanya syahwat. Tapi manusia diberi akal, diberi syahwat padanya. Dan begitu juga jin. Maka manusia lebih tinggi kedudukannya dari banyak makhluk yang Allah jadikan, yang dimaksudkan sini malaikat dan juga jin. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan surah Al-Jathiyah. Sebagai contohnya, bila kita baca ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah telah pun mentaskhirkan, menjadikan semua yang ada di langit dan juga di bumi itu untuk kegunaan manusia sebenarnya. Ini menunjukkan kepada kemuliaan manusia. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, habis kita bincangkan ayat yang ke-70, dan kata Imam Mutawawi Sya'rawi tafsirnya, salah satu aspek kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia banding dengan makhluk yang lain, iaitulah manusia ini berjalan di atas dua kaki, sedangkan makhluk ada yang berjalan yamshi ala arba'. Makhluk Allah ni berjalan dengan 4 kaki. Manusia dimuliakan Allah kerana dia menggunakan tangan untuk makan, sedangkan binatang makan terus daripada mulutnya. Manusia berjalan dengan kepalanya mendongak ke langit, tangannya berdua berada di atas kakinya. Tetapi tidak semua binatang boleh bergerak seperti itu. Mereka bergerak di atas 4 kakinya. Ini adalah bukti-bukti betapa manusia ini dimuliakan oleh Allah SWT, dihuraikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya, Tafsir Sya'rawi. Menarik juga untuk kita kaitkan dengan kemuliaan, aspek kemuliaan yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kita telah bincangkan perkataan beza tafdil dengan takrim tadi. Kemudian datang ayat ke-71, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Lihat dalam tafsiran Ibn Kathir ni tuan-tuan, tafsir Ibn Kathir muka surat 369 jilid kelima. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberitahu tentang hari kiamat, bahawasanya dia pasti menghisap setiap umat melalui pemimpin masing-masing. Kalaulah pemimpin itu merupakan seorang orang yang suka pergi ke tempat perjudian, nanti kebangkitannya akan bersama dengan ahli judi. Kita telah bincangkan perkara ini surah Az-Zumar yang lalu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara ni jamak pada zumrah. Zumrah ni bererti berkumpulan, berombongan, berpegang-pegang tangan. Dan wasiqal ladzina taqarrabahum ila jannati zumara. Orang yang beriman pun, kalau orang ini kaki tahajud, dia akan masuk syurga bersama dengan kaki tahajud yang lain, ahli tahajud yang lain. Kalau mereka merupakan ahli infak, maka mereka akan masuk syurga bersama dengan munfiqin yang lain. Kalau mereka ni merupakan golongan yang rajin bantu anak yatim dengan ikhlas dan tidak mengambil kesempatan terhadap mereka, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni, maka mereka akan masuki pintu syurga bersama dengan
penjaga-penjaga anak yatim bersama dengan Rasulullah, seperti Rasulullah gambarkan, ana wa kafilul aitami kahataini, aku bersama dengan penjaga anak yatim akan menjadi hampir seperti ini. Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi pada hari itu setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan imamnya. Imam ni datang perkataan, kalau kita pelajari perkataan ummun ni berarti ibu. Jadi ibu ni satu yang disanjung, dihargai. Maka manusia di dunia pun menjadikan imamnya orang yang diikuti, yang disanjung itu. Kalau ahlul khair bersama ahlul khair yang lain, kalau ahlul syar wal munharifun, mereka akan berada bersama dengan orang seperti itu yang dipilihnya. Kadang-kadang kita mempelik tuan-tuan, kita bersama adik-beradik dibesarkan oleh ibu yang sama, duduk dalam keluarga yang sama, rumah yang sama, tapi masa berlalu dan kita mencorakkan kehidupan masing-masing, mengurak langkah ke hadapan. Kadang-kadang kita jumpa dengan adik-beradik pun rasa payah nak ngam, padahal lahir daripada ayah ibu yang sama. Berbeza daripada kawan-kawan yang kita belajar bersama dengan mereka dan sama-sama faham Islam. Kadang-kadang kita jumpa mereka ni sekali-sekala aja kat masjid, tapi bila bercakap kita rasa ngam betul hati. Itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, antara kata-kata yang hebat disebut oleh Al-Imam Syafi'i berkaitan dengan orang yang salih ni tuan-tuan. Kalau kita lihat antara kata-kata yang kata Imam Syafi'i tuan-tuan ni, saya sebutkan kepada tuan-tuan bahawa Imam Syafi'i berkata tentang orang yang salih ni, idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala ta'a fashud yadayka bihi fa inna ittikhadha sadiq sa'bun wa farakatuhu sahlatun. Kamu dalam hidup ni kalau jumpa dengan orang yang salih, maka jagalah persahabatan itu, kerana mencarinya susah, melepaskannya mudah. Dalam satu peristiwa yang melibatkan persahabatan dengan orang saleh ni tuan-tuan, yang berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan ni, satu hari Imam Ahmad sakit. Imam Ahmad ni mengaku dirinya anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia sentiasa mendoakan untuk Imam Syafi'i. Bila anaknya tanya, wahai ayah, kenapa ayah doakan untuk Imam Syafi'i itu? Maka jawapan ayah yang mulia ni, wahai anakku, Syafi'i kepada kita ibarat matahari buat kita, kefahamannya kepada Quran, kepada hadis. Imam Syafi'i sangat dicintai oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengaku dia adalah gurunya. Satu hari marida Al-Imam Ahmad rahimahullah, wala zamahul firash, wala zamal firash. Maka Imam Ahmad ni sakit, dia terpaksa duduk kat tempat tidur, tak boleh bangun tuan-tuan, bedridden. Fazarahu sadiquhu Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i datang menziarahinya. Ni adab kita dalam hidup ni, hak-hak orang Islam kita kena tunaikan, ucapkan salam, jawab kalau mereka bersin, ziarah mereka kalau mereka sakit, dan apa lagi, kalau mereka jemput datang, kalau mereka mati ikutlah jenazah itu sampai ke perkuburan. Ini 5 hak orang-orang Islam. Maka Imam Syafi'i menziarahi teman baiknya Imam Ahmad itu, melihat kawannya sakit. Maka Imam Syafi'i masih sedih amat sangat kerana sahabat baiknya sakit. Imam Syafi'i pun sakit juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Falamma alima al-Imam Ahmad bizalika tamasaka nafsahu wa zahaba li ru'yati Syafi'i fi baitihi. Falamma ra'ahu Syafi'i qala maridal habib wa zurtuhu famaridtu min asafi alaihi syufiyal habib wa zarani fa syufitu min nazari ilahi. Imam Syafi'i ini kata-katanya hebat, dari sudut bahasanya indah tuan-tuan. Imam Syafi'i seorang penyair yang hebat. Berkata bila dia mendapat tahu Imam Ahmad sakit, dia pergi ziarah Imam Ahmad ini, sahabat baiknya. Dia melihat Imam Ahmad sakit sangat serius. Maka Imam Syafi'i sakit disebabkan melihat sahabat baiknya sakit. Dia pun sakit. Lalu Imam Ahmad tahu Imam Syafi'i sakit. Imam Ahmad pura-pura sembuh, padahal memang dia masih sakit lagi tuan-tuan. Dia pergi ziarah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Imam Ahmad pergi ziarah Imam Syafi'i dalam keadaan sakit, tapi dia buat dah sembuh, dia buat tamasakan nafsahu, dia buat dah pulih, padahal dia masih sakit lagi. Bila Imam Syafi'i lihat Imam Ahmad sembuh, maka Imam Syafi'i pun bergembira yang amat sangat. Dia pun mengungkapkan baik-baik syair yang indah ini. Maridal habib wa zurtuhu famaridtu min asafi alaihi syufiyal habib wa zarani fa syufitu min nazari ilahi. Sakit kekasihku, maka aku pergi ziarah dia. Aku pun sakit disebabkan penyakit berlaku padanya, kerana kesedihanku melihat dia sakit. Tiba-tiba aku dengar dia sembuh, dia datang ziarah aku. Aku menjadi sembuh melihat dia sudah sembuh. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kata Al-Imam Ibn Qayyim ketika mentafsirkan ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang telah kita bincangkan dalam surah Zumar yang lalu. Ibn Qayyim berkata dalam tafsirnya rahimahullah, mufassiran hadhihi al-ayah, ya aballahu an yadkhulan nasul jannata furada fakulu suhbatin yadkhulan jannah sawiyatan. Jadi dalam pentafsirannya mengatakan bahawa Allah enggan membiarkan orang masuk syurga berseorangan.
Kerana ketika di dunia mereka buat kebaikan bersama-sama, maka Allah akan menjemput mereka masuk syurga juga bersama-sama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini mengajar kita satu prinsip yang penting. Kita di akhirat nanti akan dihimpun bersama dengan orang yang kita sayang. Kalau kita sayang pada ulama, kita dihimpunkan bersama ulama. Kalau kita suka dengan orang-orang lalai, kita bimbang di akhirat besok pun kita dibangkitkan dengan mereka. Pilihlah daripada sekarang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lalu Allah menyatakan faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Maka mereka itu akan membaca kitab mereka, diberikan kepada mereka wala yuzlamuna fatila. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran Allah menggunakan istilah yang sangat daqiq. Daqiq makna sangat teliti, tuan-tuan ya. Ini furuk lughawiyah yang daqaiq lughawiyah, daqaiqul Quran, pemilihan perkataan. Berkata Dr. Fadil Samarai membezakan perkataan-perkataan yang Allah sebut dalam Quran. Berkaitan dengan korma tu, tuan-tuan, korma tu ada 3 benda yang Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan korma. Ya, yang pertama kalau kita lihat Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang yang kamu sembah selain daripada Allah itu, mereka tak memiliki sedikit pun walaupun qitmir. Qitmir, apa qitmir ni, tuan-tuan ni? Kalau kita tengok terjemahan, mereka kata benda yang sedikit, benda yang remeh. Terjemahan-terjemahan ni untuk tuan-tuan kurang tepat. Lagi Allah sebut berkaitan kurma ni dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Fatil apa maksud, tuan-tuan? Tadi qitmir, ini fatil, apa maksudnya? Yang ketiga Allah sebut dalam surah Nisa ayat ke-53, am lahum nasibun minal mulk fa idza la yu'tuna an-nasa naqira. Naqir pula, naqir pun berkaitan dengan kurma, tuan-tuan. Mari saya tunjuk pada tuan-tuan ni, kebetulan ada kurma kat meja saya ni, saya tunjuk pada tuan-tuan ni. Tengok ni apa ni? Ni kurma kan? Nampak? Apa kurma ajwa Tengok ni kurma ajwa. Kalau kita lihat kulit kurma ni, tuan-tuan, ajwa ni kulitnya tak nampak sangat. Kulit ni yang luar ni, ini Allah sebut sebagai qitmir. Dalam ayat ke-13 surah Fatir. Ni tuan-tuan, ni kulit kurma ni. Ini kulit kurma ni pakai qitmir. Qitmir. Ya, orang yang sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah batu, kayu, manusia itu, mereka nak buat kulit kurma ni pun tak boleh. Ni kulit kurma ni, qitmir ni, tuan-tuan. Ni pun kamu tak, mereka tidak boleh buat. Kemudian bila dalam ayat ini Allah katakan wala yuzlamuna fatila, mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Tuan-tuan buka kurma ni, nampak yang dalam ni dia punya jerami, apa benda dipanggil ni? Apa benda ni? Apa nak sebut ni, tuan-tuan? Suriati, Lazmun Syahra, Zakia, ni apa nak sebut ni? Saya pun nak sebut, saya tak kerti, tuan-tuan. Ini namanya fatil. Ini fatil namanya. Ni kulit dalam ni, apa? Jerami, apa benda ni? Ni benda yang halus-halus ni. Nampak? Nampak ni apa ni? Kalau kita makan korma ni, ada yang tersisa dekat biji korma ni, nampak ni? Ini dipanggil fatil. Fatilun. Ini fatil. Mana benda ni berharga ke tidak, tuan-tuan? Kita makan korma, kita pun tak perasan benda ni daripada biji korma. Ini kita buang kan? Serat. Terima kasih. Syafiq Murad, selaput. Apa benda lah? Selaput ke serat ke? Ni. Kita buang korma, kita tak ada nak jilat biji korma ni, tuan-tuan. Allah mengatakan bahawa orang yang di akhirat nanti, ketika mereka melihat kitab amalan mereka dibawakan, mereka tak akan dizalimi walaupun sebesar benda ni, tuan-tuan. Walaupun sebanyak benda ni. Ini fatil ni, sikit ni pun tidak bernilai. Allah tidak akan zalim pada mereka. Jangan kamu merasakan Allah akan menzalimi kamu, memikulkan ke atas kamu benda yang kamu tak pernah buat, atau mengurangkan hak kamu yang pernah kamu lakukan tidak dikira oleh malaikat. Itu tidak berlaku. Dan satu ayat lagi Allah menyebutkan perkataan naqir. Naqir ni, tuan-tuan, kalau kita buka korma, kita lihat bahagian lubang ini. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Kalau kita tengok korma ni, ya, ini dipanggil sebagai naqir. Am lahum nasibun min mulki fa idza la yu'tuna an-nasa naqira. Bahawa orang yang diberikan kepada mereka kekuasaan ni, mereka tidak akan memberi kepada orang lain. Mereka merasakan kehidupan mereka itu hebat, mereka tak perlukan kepada sesiapa. Tetapi di akhirat Allah akan mengira semua yang dilakukan itu. Maka pada sebiji korma pun ada tadabbur, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Nampak tak?
Setengah ulama mengatakan perkataan fatir sebagai contohnya facilan ini, facilun, ia berarti debu-debu kat tangan kita. Kalau kita pakai sanitizer pada hari ni, sanitize tangan kita. Kita gosok keluar daki-daki kan. Itu namanya fatil juga. Kalau pada korma ini lebih tepat, iaitulah apa selaput ataupun apa benda tadi yang telah disebutkan. Ini adalah serat yang sebesar itu pun tidak akan diambil hak kamu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Indahnya ayat ni untuk kita tadabbur, untuk kita fahami tuan-tuan ya. Jadi bila Allah nyatakan pada hari akhirat nanti kamu akan berada bersama dengan orang yang kamu ikuti, yang kamu sanjungi, orang yang kamu pilih, orang yang di dunia dahulu kamu ikut, kamu sanjung, kamu hargai, maka di akhirat besok kamu ada bersama dengan mereka lah nanti di akhirat. Lalu digambarkan di sini, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Maka orang yang mendapat kitabnya daripada tangan kanan adalah isyarat kepada kemuliaan, keagungan dan juga keampunan daripada Allah dan rahmat yang diperolehinya. Dan mereka jangan menyangka Allah nak menzalimi mereka walaupun sedikit, walaupun sebesar serat yang ada pada kulit biji korma itu, yang ada melekat pada biji korma itu, banyak itu pun hak kamu akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, kita dekat dunia ni kita melihat timbangan emas yang ada di kedai-kedai di pasaran itu, kita rasa kagum, kecil, sedikit pun diberi timbangnya. Tapi di akhirat tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, ya Allah nyatakan bahawa wa nadha'ul mawazin al-qista yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Bila diletakkan timbangan amal salih itu, mizan akhirat itu, seorang itu tidak akan dizalimi haknya walaupun sedikit. Jadi hendaklah kita mengambil pengajaran daripada ayat ini untuk menggambarkan betapa tepatnya, telitinya, dahsyatnya hukuman di sisi Allah SWT, keadilan yang Allah jelaskan dalam Quran bagi kita orang beriman baca, maka menimbulkan dalam hati kita satu perasaan ubudiyah, perhambaan, dan juga rasa bersungguh-sungguh nak melakukan amal ketaatan. Kerana kat dunia walaupun orang tak nilai, orang tak perasan kebaikan yang kita lakukan, tapi di sisi Allah ia tercatat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Janganlah kita berhenti melakukan kebaikan dengan memberikan alasan orang tak nampak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sedangkan kebaikan itu semua tercatat di sisi Allah SWT. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan lupa, tidak akan luput dari pengetahuannya, dan Allah tidak akan sedikit pun mengabaikan kebaikan-kebaikan yang anda lakukan itu, wahai saudara. Jadi dalam ayat ini kemudiannya Allah nyatakan, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Lihat ya. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, nescaya di akhirat lebih buta pula dan lebih sesat daripada jalan yang benar. Jadi cuba kita lihat dalam tafsiran yang ada dalam tafsir Ibn Katsir pada muka 371. Allah firmankan, mereka tidak dianiaya sedikit pun, wala yuzlamuna fatil. Fatil berarti macam yang kita gambarkan tadi, benang ataupun serat yang melekat pada biji korma, dinyatakan kat sini hujung benang, tapi lebih tepatnya perkataan fatil tadi yang telah saya tunjukkan pada biji korma, tuan-tuan. Kemudian Allah nyatakan, siapa yang buta matanya di dunia, kata Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah dan juga Ibn Zaid tentang wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia buta, berarti buta mata hati, tuan-tuan. Bukan mata luar ini, bukan ainul basar, dia ainul basira. Basira ni mata hatinya. Benda yang halal dia tak mau buat, benda yang haram yang dia pergi buat. Benda yang haram itu dipandang halal, benda yang halal itu dipandang haram. Inilah orang yang mata hatinya terbuta, walaupun mata luarnya nampak, tapi mata hatinya buta. Maka Allah menyatakan di sini kinayahnya bahawa orang yang buta mata hatinya kat dunia, kat akhirat besok dia akan buta lagi sekali. Ini yang boleh kita perhatikan dalam surah Taha sebagai contohnya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
Mereka yang di dunia ini berpaling daripada ayat kami dan degil, ingkar terhadap suruhan Allah, maka di akhirat besok dia akan dihimpun dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, ya Allah, kenapalah aku buta? Dulu kat dunia aku celik. Rupa-rupanya buta yang berlaku di dunia dahulu kerana engkau ingkar ikut perkara yang disuruh oleh Allah. Apa yang Allah suruh, engkau abaikan. Apa yang Allah larang, itu yang kau buat. Maka balasannya di akhirat besok, engkau akan dibutakan mata fizikalmu oleh Allah. Kerana di dunia dahulu, mata hatimu tidak kamu buka. Kamu sengaja tutup mata hatimu daripada tadabbur, daripada memikirkan perkara yang betul, mengikuti perkara yang hak. Walaupun hati kamu itu sentiasa menyebutkan kebaikan Tuhan kepadamu, perlu ibadah kepadanya, perlu bersyukur padanya, dalam hidup ni mesti ada matlamat, tapi semua itu kamu tolak, kamu nafikan. Jadi ayat ini, kata para ulama tafsir, menggambarkan bahawa siapa yang di dunia ini degil, ingkar dan berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat besok dia akan jadi lebih buta. Jadi maksudnya, kalau di dunia dia buta daripada mata hati, mata luarnya nampak, dia masih boleh memandu, dia masih boleh melihat, dia masih boleh membaca, tapi di akhirat besok akibat daripada mata hati yang tidak diaktifkan itu, tidak diaktifkan, maka akibatnya di akhirat mata luar ini pun akan dibutakan oleh Allah. Jadi mata dalam dibutakan, mata luar pun dibutakan. Kerana apa? Kerana di dunia dulu tidak mahu ikut perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi ayat ini memberi kepada kita satu peringatan tegas bahawa aktifkanlah mata hati kita, tuan-tuan. Bersihkan dia, kerana ia ibarat cermin kereta. Kalau cermin kereta ini kita biarkan ia berdebu, semasa PKP ni tak bawa kereta, penuhlah di atas cermin kereta kita habuk, tai cicak dan sebagainya. Bila sampai waktu untuk memandu, kita kena bersihkan, tuan-tuan. Cermin kereta tu kena bersihkan. Kalau tak, nanti kita boleh mengakibatkan aksiden pula. Boleh menyusahkan orang lain. Tiang pun kita mungkin boleh langgar. Maka dalam kehidupan, kita kena bersihkan mata hati kita. Bersihkan cermin yang ada dalam diri kita. Cermin diri yang ada dalam diri kita tu kena dibersihkan, dipolish, supaya kita dapat melihat perkara yang benar itu sebagai benar dan perkara yang batil itu sebagai kebatilan. Sebab dalam hidup ni, tuan-tuan, kena mujahadah. Mujahadah ni berhenti kena kontrol diri kita daripada melakukan maksiat, kena banyakkan taat, sibukkan diri kita melakukan ketaatan sehingga tiada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Mesti ada target dalam hidup. Kalau kita berkawan dengan ahli dunia, dia akan bercerita pada kita, engkau kena banyak duit, nanti engkau boleh pergi bercuti di sana sini, engkau boleh pergi kereta mewah, engkau boleh buat itu, engkau boleh buat ini. Ni satu selapis pandang, sekilas pandang, benarnya bagus untuk menjadikan kita hidup mulia. Tapi tuan-tuan, lepas tu apa, tuan-tuan ni? Hati itu akan kosong balik semula, mencari-cari sesuatu yang hilang. Sebenarnya orang yang berfikiran besar ni bukan, dream big ni bukan berarti kita mencari duit, mencari harta sampai menjadi hamba kepada dunia. Tak, sebenarnya orang yang berfikiran besar itu seperti yang dianjurkan oleh Islam, diajar oleh Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan buat persiapan untuk perjalanan yang pasti itu. Engkau suka ke, engkau tak suka ke, engkau tetap akan mati. Engkau kaya ke, engkau miskin ke, engkau sultan ke, engkau orang kaya ke, engkau orang miskin ke, engkau orang pangkat ke, engkau orang biasa-biasa je, engkau tetap akan mati. Maka orang yang berfikir besar itu adalah orang yang membuat persiapan untuk mati, persiapan untuk perjalanan yang pasti. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Jangan sampai sibukkan dengan urusan dunia sampai terlupa bekalan kita untuk ke akhirat. Itu seorang yang bijak ni melihat dalam hidupnya, bila Allah turunkan ayat, nanti kita ada peluang kita bincangkan ayat bersurah Al-Ahqaf. Kita baca keseluruhan surah Al-Ahqaf yang Allah nyatakan wa balagha arba'ina sanatan, bila mereka sampai umur 40 tahun, maka mereka punya peningkatan amal salih itu dipertingkatkan. Seperti berlaku contohnya kepada Sa'id bin Musayyib. Bila sampai umur 40 tahun, dia meninggalkan semua aktiviti keduniaannya, menyibukkan akaun akhiratnya, memenuhkan segala catatan amalan malaikatnya, sehingga orang seperti beliau berkata, kalau berlaku kiamat esok, aku pun dah tak tahu apa lagi nak buat. Kebaikan-kebaikan habis semua dikerjakan. Jadi tuan-tuan, buatlah checklist kebaikan yang kita belum buat sementara waktu masih ada. Kerana sebenarnya setiap orang yang mati itu, mereka akan menyesal, walaupun yang mati itu mati syahid, tuan-tuan. Kerana melihat banyak lagi peluang yang patut dilakukan, dia abaikan dahulu ketika di dunia.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW telah bersabda, ahli kubur itu senda diseksa. Kalau dia tahu keutamaan sembahyang sunat, nescaya dia tidak akan meninggalkan sembahyang sunat. Abdullah bin Umar ni memahami maksud Nabi itu begitu mendalam, lebih daripada yang kita buat, tuan-tuan. Nabi pesan orang dalam kubur itu menyesal. Kalau dia dapat hidup, tentu dia tak akan abaikan sembahyang sunat. Abdullah bin Umar setiap kali nampak kubur, dia akan sembahyang sunat. Bukan saja lepas sembahyang fardu dia sembahyang sunat, bukan saja waktu duha dia sembahyang sunat, bukan saja dia tidak meninggalkan tahajud selama puluhan tahun kerana pesan Nabi untuknya, malahan dia nampak je kubur terus sembahyang sunat. Teringat pesan Nabi SAW itu. Jadi tuan-tuan, inilah dia, buatlah amal saleh sementara masih ada. Setiap yang mati itu menyesal, walaupun dia masuk syurga, bila melihat ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dalam syurga. Maka buatlah persiapan dia sekarang, muhasabahlah diri selalu. Bila bangun pada waktu malam, jangan lupa berdoa kepada Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, la haula la quwwata illa billah. Mulakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ghfirli. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini dulu untuk renungan kita pada malam ni. Pilihlah dengan siapa kita akan berada di akhirat dari sekarang. Buatlah mindset dalam hidup kita, walaupun kesibukan berniaga, bekerja dan sebagainya, tapi ada peruntukan waktu untuk muhasabah, untuk memastikan akaun akhirat kita ni tidak defisit, tuan-tuan ya. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa membuat PNL akaun akhiratnya, bukan saja akaun dunia, tapi akaun akhirat pun dia ambil berat, diteliti, terutamanya bila umur menjangkau ke 40 tahun seperti nyatakan tadi. Setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan dalam kuliah pada malam ni beramai-ramai. Harap jangan lupa untuk share video ni ke seramai orang yang kita kenal. Mudah-mudahan itu menjadi jariah ilmu, mengajak mereka melakukan kebaikan. Mungkin kalau kita tidak boleh berkata-kata, tak boleh nak berucap, tapi dengan apa dia sampaikan ni mampu membuka pintu hati manusia kepada kebaikan, dan baginya pahala seolah-olah dia turut menyampaikan kebaikan itu, ya, kepada kawan kita, kenalan kita, sahabat kita, orang kampung kita, alumni sekolah kita, siapa sahaja. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk pesan saya sebelum ni, kalau tuan-tuan, ibu, ayah ada di rumah, kita risau melihat anak-anak kita, apa mereka buat sepanjang kita pergi kerja, mereka tak bersekolah pada waktu seperti ni, maka dapatkanlah buku-buku pendidikan, buku-buku latihan topikal. Antaranya kami terbitkan di Telaga Biru, berbagai-bagai tajuk daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, berbagai-bagai soalan, peperiksaan topikal dan sebagainya, geografi, ada maths, ada sains, English dan sebagainya. Jangan lupa tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian tuan-tuan ni dapat di-share dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kami mengambil dan menghargai guru-guru yang mulia, guru cemerlang, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama sekolah, cikgu-cikgu sekolah dan pengalaman itu untuk menulis bersama dengan kami. Mudah-mudahan anak-anak kita ada pengisiannya waktu cuti seperti ini, tak ada membazir waktu perkara sia-sia tuan-tuan. Kita pun tak tahu apa mereka buat. Jangan lupa waktu malam ambillah handphone daripada mereka. Pesan daripada mereka, ini waktu rehat, waktu malam untuk tidur. Waja'alna naumakum subata, malam waktu rehat. Esok dibangun awal, tahajud dan sebagainya. Juga tuan-tuan yang minat untuk melakukan korban, jangan lupa Zahzan Travel, kami menawarkan kerjasama ini. Kami buat ibadah korban di Syria, di Mekah dan juga di Afrika, secara khusus di Sudan. Jadi kalau di Syria tu harganya mahal kerana binatang di sana mahal, musim mereka mengalami peperangan, barang pun tidak ada, harga barang meningkat, menjulang naik. Pahala tuan-tuan sangat besar membantu mereka untuk makan. Mereka tidak ada makanan tuan-tuan di sana. Di Mekah pun ada saudara kita yang pada musim haji ni tak dapat nak berkhidmat pada jemaah haji, tidak dapat datang ke sana. Mereka juga ada keputusan bekalan. Kita cuba untuk bantu mereka di Mekah bersama dengan Zahzan Travel. Dan begitu juga di Sudan yang juga mengalami kebuluran tuan-tuan, di tempat-tempat di Afrika. Jadi asalnya tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh lihat, boleh berutusan, boleh ber-WhatsApp dengan Fadil Ustaz Faiz Mukhtar sebagai CEO Zahzan Travel. InsyaAllah kami akan membantu tuan-tuan untuk menyempurnakan hajat tuan-tuan bagi ibadah kurban dan juga akikah, InsyaAllah. Jadi setakat itu saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Kenang kami dan doa tuan-tuan. Mari sama kita menamatkan kuliah pada malam ni dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta.
Ya Allah, kami mohon kepadamu kelebihan yang kau ada, kelebihan yang kau diberikan kepada hamba-Mu yang tak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah-Mu yang luas. Ya Allah, kami mohon kepadamu rahmat-Mu, kerana tiada siapa yang memilikinya melainkan Engkau. Ya Allah, kasihani kami. Ya Allah, pandang kami pandang ihsan-Mu, rahmat-Mu yang meluasi segala-galanya. Ya Allah, kami merupakan golongan yang miskin. Ya Allah, fakir. Ya Allah, kami memerlukan kepada rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ihsan-Mu. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la azaban illa zawajtah wa la aqiman illa anjabtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitah wa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini yang memiliki aib yang kau tutupkan, yang jahil yang kau beri ilmu kepadanya, yang sakit yang kau sembuhkan baginya, yang akan musafir yang kau selamat pergi dan baliknya, yang belum berkahwin yang kau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia dan juga akhiratnya, yang belum memiliki zuriat yang kau beri kepadanya anak-anak yang salih yang salihah yang akan bahagiakannya menjadi legasi kebaikan untuknya bila dia meninggal dunia nanti. Ya Allah, yang ada seorang memiliki hajat dunia ataupun akhirat sebagai baik untuknya melainkan kau sempurnakan, kerana kau maha kaya. Ya Allah, rahmat-Mu luasi segala-galanya. Ya Allah, bantulah kami, kasihanilah kami. Ya Allah, Anda yang kau beri kepada setiap kami apa yang dihajatkan itu tak akan mengurangkan sedikit pun daripada pemilikan-Mu, khazanah-Mu yang maha luas, yang maha hebat. Ya Allah, melainkan seperti apa yang dicelup dalam lautan, apa yang melekat pada jari itulah yang diberikan, berbaki itu merupakan apa yang kau miliki. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad atau Safi Sadiqin dapat mencatatkan doa yang kita pelajari tadi riwayat Tabarani, Ibn Abi Shaybah dan juga Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, beri kepada kami kelebihan-kelebihan-Mu, rahmat-Mu, kerana tiada siapa yang memilikinya melainkan Engkau. Sekian, mudah-mudahan tuan-tuan hati dia kasih Allah sekalian. Tak ada soalan nampaknya malam ni. Tak ada persoalan. Nanti kalau ada peluang, sharing lah dengan kawan kita, sahabat kita. Setakat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.